Salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena sudi bersama channel ini. Saya harap channel ini sentiasa memberi manfaat kepada kita semua, dan saya harap pandangan pribadi saya ini juga berguna untuk kita pikirkan. Oke kawan-kawan, saya hanya sedikit pencerahan, yaitu berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang sering dipersalahkan, sehinggalah sampai sekarang nih kerja mereka ini 24 jam, salahkan itu saja. Apa mereka ini tidak punya kerja mungkin? Ataupun mereka ini memang betul-betul kurang cerdik. Inilah sikap mereka ini. Di akhbar pun salahkan Pakatan Harapan, di apa-apalah media pun ini semua. Tujuannya untuk apa? Adakah itu menguntungkan rakyat? Jika tidak menguntungkan rakyat, tidak perlulah. Rakyat sudah tahu. Buatlah kerja yang terbaik untuk rakyat. Satu lagi hal, rakyat pun dah nampak. Kabinet sampai 71 orang, timbalan Perdana Menteri tak ada. Nampak kesalahan sendiri. Ini semua nak pancing parti-parti politik saja. Takut nak ambil timbalan daripada UMNO, takut nak ambil timbalan daripada Bersatu, takut nak ambil timbalan daripada PAS, takut nak ambil daripada JPS, takut. Sebab apa takut? Sebabnya bertelagah lah nanti. Ambil daripada PAS, UMNO marah. Ambil daripada UMNO, yang lain marah. Jadi politik ini politik mainan kecil lah yang mereka buat. Yang ingat rakyat tak nampak. Saya yang rakyat biasa saya sudah nampak. Apalagi orang lain yang lebih bijak daripada saya. Ini namanya perapiskan duit. Sampai 70 menteri plus lagi satu. Baguslah. Tujuannya untuk apa? Banyak-banyak. Tidak juga saya lihat ada kebaikan yang saya lihat di situ. Yang ada yang kita nampak itulah menteri-menteri yang ada nama gelaran yang terbaru ini. Buatlah kerja. Dah ambil government. Dan macacai itu tak payahlah nak sibuk. Kalau memang betul masalah dalam Pakatan Harapan yang lepas, buatlah unsur. Bentangkan nanti di kabinet, di parlimen. Barulah rakyat dengar. Ini dok kata, wah, lansangan seperti ini. Dulu kata ni. Baguslah kalau ada duit. Duit itulah penjembatan daripada Pakatan Harapan yang lepas. Kalau tak ada, nak pakai apa? Berterima kasih lah. Tak ada saya lihat ini apa Pakatan Harapan makan duit yang lepas. Fitnah sana, fitnah sini. Kata jual itu, jual ini. Mana? Senaraikan. Pergilah hantar ke mahkamah. Jangan cakap saja. Inilah hakikat. Asyik cerita Lim Guan Eng kes terowong. Buatlah kes mahkamah lagi. Apa masalahnya? Jangan cerita benda yang nak memfitnahkan orang. Bila saya kata macam ni, melenting semua. Inilah hakikat. Kerja tak terbuat. Asyik nak keluar ke dalam akhbar, menunjukkan mereka yang terbaik. Itu rakyat tak nak tengok lah. Kerana rakyat dah pilih. Aku rasa kalau rakyat tahu itu hari pun rakyat tak pilih. Kalau tahu ada pintu belakang, pintu korek atap lah, mana-mana semua ada. Ingat betul-betul ni mandat rakyat memerintah hari ini. Kalau betul-betul mandat rakyat, tidak seperti itu. Ini namanya pengkhianatan kepada parti yang lain. Sudah bergabung, berpecah, lari. Kalau nak faham, jangan asyik nak salahkan orang ni, salahkan orang tu. Ini berbangga. Berbangga, ingat ini mandat rakyat ini, memerintah.
Pikir-pikirkanlah, ini bukan mandat rakyat. Mandat rakyat satu komponen menang, tidak berpecah, jadi kerajaan. Bila berpecah seperti ini bolehlah dikatakan pengkhianatan. Nah, bila nak kata menyentuh ngamuk juga. Hakikat kan? Nak terima, telan je lah. Kenapa kalau mereka ini seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, siapa ke yang kata pengkhianatan, Tun kata pengkhianatan, kenapa tak nak lawan? Jawablah dengan mereka. Ini yang dikata mandat rakyat. Ini yang nak dibanggakan. Banggalah. Macacai banggalah. Nak bangga apa? Belum lagi selesai. Ini masalah. Lihat pengangguran lepas ini. Orang yang tak bekerja. Makin ramai. Mungkin orang yang bekerja di dalam kerajaan mungkin ada kebaikan sedikit lah. Ada kenaikan gaji atau apa sebagainya. Orang yang di luar nih. Orang yang kerja di Singapura mungkin akan lepas nih tidak dapat kerja. Orang yang berniaga sendiri mungkin lepas nih dah drop. Orang kurang nak keluar. Kuasa pembeli dah makin kurang. Dibagilah duit banyak mana pun kepada rakyat. Kalau pekerjaan tetap untuk nak hidup, menyara hidup sendiri, menyarakan hidup keluarga, tidak ada macam mana? Orang yang berniaga macam mana? Kita lihatlah PRU nanti kalau memang betul-betul benda ini tidak berlaku. Gabungan sana dengan gabungan sini. Pakatan Harapan dengan Pakatan Nasional, kita lihat. Saya boleh katakan dengan jelas ini. 80% orang berniaga akan pergi kepada Pakatan Harapan. Lihatlah. Kalau orang yang berniaga dengan cara betul ya. Berniaga sendiri maksud saya ini. Tidak terlibat dengan mana-mana sumber daripada kerajaan ke apa ke. Betul-betul berdiri tegak di kaki dia sendiri. Pasti dia pergi ke Pakatan Harapan. Kerana apa? Ekonomi kita tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Kerana pergolakan politik kita yang ada hari ini. Kenapa berlaku pergolakan politik juga? Kerana itulah yang kita lihat hari ini. Apa yang mereka dah buat. Jadi, yakin tidak yakin dengan kata saya ini, dengar tak dengar, itu hak masing-masing. Tetapi ini hakikat. Siapa yang kata orang yang berniaga ini nak pergi dekat Pakatan Nasional ni nanti? 80% saya boleh baca akan pergi kepada Pakatan Harapan. Kerana mereka tahu jika mereka mentadbir, ekonomi akan kukuh. Dan mereka tahu di dalam Pakatan Harapan ini lebih banyak yang lebih telusnya berbanding yang ini. Kita sebagai rakyat hari ini, ramai yang mungkin tidak fikir benda ini terjadi kalau Pakatan Harapan memerintah. Tetapi kalau Pakatan Harapan memerintah, kepercayaan pelabur asing, kepercayaan negara-negara asing ada. Itu sudah jelas. Bukan saya kata ini hakikat. Yang mana yang malas membaca tu, yang rajin sangat nak dengan cerita politik. Jangan baca politik Malaysia saja, baca politik dunia. Supaya minda kita terbuka. Supaya tidak terpaksi hanya kepada satu parti saja. Lihat semuanya. Jadi itulah gunanya kalau kita melihat keadaan suasana politik dengan baik.
Jangan kita melihat satu sisi saja. Itulah jadi katak buah tempurung. Orang bagi soalan A pun pergi ke soalan B. B ini belum keluar lagi soalan, dah dia keluarkan. Inilah. Jadi untuk kita yang berpikiran agak betul ini, lebih baik kita berpikir secara waras. Tujuan kita untuk mengubahkan benda-benda seperti ini, bukannya kita berharap untuk mendendamkan parti ini, untuk mendendamkan parti ini. Bukan. Ini bertujuan kebaikan kepada kita semua. Tanpa kita rakyat, siapa lagi? Wakil rakyat dari rakyat. Mereka juga rakyat. Dinaikkan jadi wakil rakyat. Jika mereka tidak bagus, kita buanglah. Habis cerita. Kita nak menegakkan satu parti kalau dia memang ada salah laku yang berlaku. Majoriti banyak mana pun akan berkurangan. Tidak lama pasti akan jatuh juga. Tidak akan kekal. Kita lihat saja. Tidak PRU ke-15, PRU ke-16 akan berlaku perubahan yang sangat ketara. Kemenangan Pakatan Harapan yang lepas ini sudah terbukti jelas kuasa rakyat. Mungkin mereka kata gagal, tidak bagus, karena mereka ada kepentingan dalaman. Itu mereka kata seperti itu. Mungkin kroni-kroni, mungkin dapat proyek banyak. Tetapi untuk rakyat yang paham bahwa apa yang Pakatan Harapan lakukan untuk menyelamatkan Malaysia di waktu pemerintahan mereka, mereka akan bersuara seperti saya ini. Kecuali kalau orang itu memang fanatik, munafik lah, segalanya ada, egoisnya tinggi, mereka percaya bahwa Pakatan Harapan ini tidak baik seperti ini, seperti ini. Saya lihat daripada sisi itu, mereka lebih baik dibandingkan yang dah memerintah berpuluh-puluh tahun. Kenapa saya kata seperti itu? Karena kalau kita lihat, walaupun menteri mereka kurang cerdik, mereka katalah, bukan saya kata, tetapi lebih baik bekerja, tidak makan duit. Mereka boleh tanya orang bawah boleh tolong bantu buat kerja. Daripada pandai kerja, makan duit, menyusahkan rakyat, menyusahkan negara. So, begitulah. Sekian, terima kasih. Saya akan sambung di lain waktu. Oke, kawan-kawan. Thank you.